Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran Sains tahun 6. Seperti biasa, anda akan bersama dengan Cikgu Syakila untuk belajar mata pelajaran sains. Dan pada kali ini, kita akan belajar tentang unit 6 iaitu daya dan juga kesan daya. Semoga anak-anak semua enjoy dan mendapat manfaat daripada apa yang dipelajari. Bagi tajuk ini, pertama sekali mari kita sama-sama melihat apakah maksud daya. Daya ialah tolakan atau tarikan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Sekarang mari kita lihat apakah pula maksud daya tarikan dan daya tolakan yang kita sebutkan di awal pembelajaran kita tadi. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Contohnya, tarik upih, membuka pintu. Kedua-dua contoh yang diberikan ini adalah daya yang kita gunakan untuk menggerakkan objek mendekati kita. Apakah pula yang dimaksudkan dengan daya tolakan? Daya tolakan bermaksud daya yang bergerak menjauhi kita. Contohnya, memicit ubat gigi, menutup pintu, menolak kereta. Dapatkah anak-anak memberi contoh yang lain selain daripada yang cikgu sebutkan tadi? Setiap hari kita melakukan pelbagai aktiviti dan kemungkinan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan ini melibatkan daya tolakan atau tarikan sahaja atau melibatkan kedua-dua daya tolakan dan daya tarikan. Sekarang mari kita lihat contoh aktiviti yang menggunakan daya tarikan. Yang pertama, memakai stokin. Apabila kita memakai stokin, kita menarik stokin naik ke atas. Yang kedua, memancing. Memancing juga memerlukan daya tarikan untuk menarik ikan naik ke atas. Begitu juga dengan mengambil tisu dari kotak. Apabila kita mengambil tisu, kita menarik tisu naik ke atas. Sekarang, mari kita lihat pula contoh aktiviti yang memerlukan daya tolakan. Contoh yang pertama, menggerakkan kereta sorong ke hadapan. Yang kedua, bermain kasut roda. Dan yang ketiga, menekan butang telefon. Sesetengah aktiviti yang kita lakukan di dalam kehidupan seharian kita melibatkan kedua-dua daya iaitu daya tarikan dan daya tolakan. Sekarang, mari kita lihat apakah contoh aktiviti yang kita lakukan yang melibatkan daya tarikan dan daya tolakan. Yang pertama, bermain layang-layang. Apabila kita bermain layang-layang, kita akan menarik tali layang-layang. Manakala layang-layang pula ditolak oleh angin untuk naik ke atas. Yang kedua, berkayak. Berkayak juga memerlukan kedua-dua daya iaitu tarikan dan tolakan. Apabila kita berkayak, kita memerlukan daya tolakan dan daya tarikan untuk menggerakkan kayak. Yang ketiga, memangkas pokok. Dan yang keempat, menggergaji papan. Secara kesimpulannya, di dalam kehidupan seharian kita, segala aktiviti yang kita lakukan boleh dikatakan kesemuanya akan melibatkan daya tarikan dan daya tolakan. Sekarang, mari kita belajar tajuk yang seterusnya iaitu kesan daya. Daya tidak dapat dilihat tetapi kita dapat merasai kesannya. Sekarang, cuba anda menarik tangan anda sendiri. Mesti anda merasa sakit kan? Anda merasa sakit disebabkan oleh kesan daya.
Tetapi, daya yang menyebabkan anda merasa sakit tidak dapat dilihat. Kita juga dapat melihat kesan daya. Sekarang mari kita lihat kesan daya yang pertama, iaitu daya mengubah bentuk objek. Sekarang cuba anda perhatikan pada gambar rajah. Gambar rajah yang pertama, apabila plastisin ditekan, plastisin akan mengubah bentuk objek. Plastisin ditekan di situ bermaksud kita mengenakan daya tolakan pada plastisin. Yang kedua, meniup belon. Permulaan kita meniup belon, belon menjadi kecil. Apabila kita mengenakan daya tolakan yang lebih kuat dan lebih banyak, belon akan menjadi besar. Ini bermaksud daya yang kita kenakan pada plastisin dan belon itu dapat mengubah bentuk objek tersebut. Kesan daya yang seterusnya ialah daya mengubah arah pergerakan objek. Cuba anda perhatikan pada gambar rajah yang diberi. Apabila objek yang sedang bergerak dikenakan daya dari arah yang tidak sama arah gerakannya, arah gerakan objek akan berubah. Sekarang mari kita lihat kesan daya yang seterusnya, iaitu daya mengubah kelajuan objek. Ini bermaksud daya boleh mempercepatkan atau memperlahankan pergerakan objek. Apabila objek yang sedang bergerak dikenakan daya, gerakan objek akan berubah sama ada menjadi lebih cepat atau lebih perlahan. Jika daya dikenakan dari arah yang sama dengan arah gerakan objek, maka objek akan bergerak dengan lebih laju atau cepat. Sebaliknya, jika daya dikenakan dari arah yang berlawanan dengan arah gerakan objek, maka objek akan bergerak dengan lebih perlahan. Kesan daya yang keempat ialah daya menggerakkan objek pegun. Pegun bermaksud objek yang dalam keadaan tidak bergerak. Cuba anda perhatikan pada gambar rajah yang diberi. Objek yang pegun akan bergerak apabila dikenakan daya. Arah gerakan objek adalah sama dengan arah daya yang dikenakan. Kesan daya yang terakhir ialah daya memberhentikan objek yang bergerak. Cuba anda perhatikan pada gambar rajah yang diberi. Objek yang sedang bergerak akan berhenti jika daya yang lebih besar dikenakan kepadanya. Jadi, anak-anak sudah pun belajar tentang 5 kesan daya. Sebagai kesimpulannya tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini ialah anak-anak mesti dapat menguasai yang pertama maksud daya, yang kedua maksud daya tarikan, yang ketiga maksud daya tolakan, yang keempat anak-anak mesti tahu kesan daya dan seterusnya anda juga mesti tahu contoh bagi setiap tajuk yang anda pelajari hari ini. Untuk itu, seterusnya, anak-anak diminta menjawab beberapa soalan yang akan cikgu kemukakan. Antara soalan-soalan yang anda perlu jawab ialah soalan yang pertama, apakah maksud daya? Yang kedua, apakah maksud daya tolakan? Yang ketiga, apakah maksud daya tarikan? Soalan yang keempat, berikan 3 contoh daya tarikan selain daripada yang terdapat di dalam video ini. Soalan yang kelima, berikan 3 contoh daya tolakan selain daripada
yang terdapat di dalam video ini. Dan soalan nombor 6, nyatakan 5 kesan daya dengan memberi satu contoh bagi setiap kesan yang anda nyatakan. Anda diminta menjawab soalan-soalan ini di dalam buku atau di dalam kertas. Sekian dulu sesi pembelajaran bersama Cikgu Syakila kali ini. Semoga jumpa lagi di pembelajaran yang lain. Selamat belajar!